lagi elok. Kadang-kala dia jatuh, kadang-kala dia terbabas. Dia sudah mula bersolat, tapi ada masanya terbabas juga. Ada masanya, contohnya waktu kenduri kendara. Ada waktunya mungkin dia kesibukan dengan kerjaya, dia tidak solat. Dia sudah mula bersolat, tapi masih jatuh dengan solatnya, masih lagi terbabas. Tetapi ketika dia jatuh, dia kutuk dirinya, dia marahi dirinya, dia kritik dirinya, dan seterusnya dia meningkatkan dirinya. Alhamdulillah. Kemuncaknya kata Allah ialah nafsul mutmainnah, yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah yang kita kejar, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita kejar ialah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang ini. Kita berdoa pada Allah sebelum kita mati, sebelum jenazah kita dibawa ke kubur, ke liang lahat. Kita berdoa kepada Allah, kita sampai ke makam itu, makam nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sebab jiwa itulah yang Allah puji. Allah mengatakan tentangnya radiyatan mardiyah, dia redha dengan anugerah ilahi dan Allah pun redha dengannya. Tapi bagaimana untuk sampai ke situ? Itu pertanyaan cepumas pada petang ini. Bagaimana hendak melahirkan nafsul mutmainnah? Alhamdulillah, petang ini kita pun sampai ke ayat nombor 46 surah Ar-Rahman. Dalam ayat ini Allah mengutarakan formula untuk mencapai nafsul mutmainnah. Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih, bagi orang yang takut dengan maqam Tuhannya. Maqam boleh kita tafsirkan sebagai status, kedudukan. Dia takut dengan kedudukan Tuhannya. Ini dipanggil maqam khauf, maqam takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini memainkan peranan yang penting ke arah sukses. Dia berbeza dengan takut pada makhluk. Kita takut pada harimau, apa kita buat? Cabut lari. Kita takut kepada singa, apa kita buat? Cabut lari. Kita takut kepada ular sawa, apa kita buat? Peluk ular sawa. Wahai ular sawa, ku datang kepadamu dengan penuh ketakutan. Dia tidak berlaku, cabut lari. Takut kepada makhluk menyebabkan kita menjauhkan diri dari makhluk yang kita takuti itu. Tetapi takut kepada Allah berbeza. Bila kita takut kepada Allah, kita mendekati Allah, kita mencari Allah, kita nak sujud kepada Allah. Sebab itulah makam khauf ini, makam takut ini penting dalam usaha untuk mencapai hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Lantas bila kita takut kepada Allah, apa yang berlaku kepada kita ialah kita akan pertingkatkan ibadah. Dan ibadah kita bukan ibadah sepintas lalu, bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Kita beribadah secara yang berkualiti. Sebagai contohnya, jika kita melaksanakan solat, kita melaksanakannya dengan penuh khusyuk, bukan melaksanakannya dengan hati yang alpa, dengan jiwa yang lalai. Maka itulah hasil daripada takut kepada Allah. Takut kepada Allah juga menyebabkan kita membenci maksiat. Maka kemuncaknya Allah menjanjikan jannatan, kata Allah, untuk orang yang takut dengan status kemuliaanku. Aku berikan pada mereka 2 syurga. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, aku berikan kepada orang yang takut kepadaku 2 syurga dari perak dan 2 syurga dari emas. Dalam ayat ini Allah baru bercakap tentang 2 syurga. 2 syurga dari perak, 2 syurga dari emas.
Dari perak Allah berikan kepada muqarrabun, golongan yang disebutkan dalam surah lain, golongan yang dekat. Mereka diberikan 2 syurga diperbuat daripada perak. Ada lagi 2 syurga yang istimewa diperbuat daripada emas. Semua dalamnya emas, katil emas, gelas emas, pinggan mangkuk emas. Tak dapat kita bayangkan. Cuma kita beriman bahawa ada 2 lagi syurga daripada emas. Allah khaskan bagi ashabul yamin, 2 syurga perak bagi muqarrabun, 2 syurga emas bagi ashabul yamin, iaitu orang kanan, orang yang lebih istimewa. Ala kulli hal, emas ataupun perak, Masya Allah, asalkan kita di syurga sudah Masya Allah. Tetapi sudah pastinya kita pohonkan syurga yang terbaik. Itu disuruh Nabi. Tetapi Allah menceritakan tentang jannah sebagai rangsangan. Tapi yang lebih penting ialah bagaimana kita ke sana. Allah mengatakan bagi orang yang takut dengan maqam Tuhannya, bagi mereka 2 syurga. Bagaimana kita melahirkan takut, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itulah pembuka tirai kepada rasa takut ini adalah ilmu. Justru Al-Quran mengetuk minda kita untuk kenal Allah. Ini bahasa tauhid, bahasa usuluddin. Kita wajib mengenali Allah. Bila kita mengenali Allah, kita kenal makam Allah, bandingkan dengan makam kita sebagai insan, lahirlah ketakutan. Bila kita jelas tentang makam Allah yang tinggi, jelas tentang makam kita yang dhaif, yang lemah, yang hina, yang sentiasa berdosa ini, maka bila kita jelas 2 makam yang berbeza itu, maka lahirlah satu perasaan yang dipanggil takut. Jika tidak lahir, perlu dimantapkan lagi perbandingan itu agar kita lebih mengenali Allah. Semoga hasilnya ialah khauf yang kita sebutkan tadi. Justru Allah menyuruh kita mengkaji penciptaan langit dan bumi agar lahir sebuah kekaguman. Allah suruh kita mengkaji Al-Quran, kaitkan dengan ilmu semasa agar lahir di sana kekaguman. Fussilat 53, apa yang Allah sebutkan, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda ayat kami di langit, di ufuk alam, sehingga akhirnya mereka jelas bahawa Allah itu benar. Jadi kita mengkaji alam, akhirnya kemuncaknya kita sedar Allah lah segala-galanya. Maka itulah salah satu pendekatan yang boleh kita lakukan agar akhirnya insya-Allah kita menyadari betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita masuk ke ayat nombor 47 sampai ke ayat nombor 60. Kesemuanya menceritakan tentang alam baik, menceritakan tentang syurga yang terdapat dalamnya pohon-pohon dan buah-buahan, menceritakan tentang 2 mata air yang mengalir, menceritakan tentang buah-buahan yang berpasang-pasangan, menceritakan tentang permaidani yang di sebelah dalamnya daripada sutra, menceritakan tentang pohon-pohon yang buah-buahannya dapat dipetik dari dekat, artinya dengan senang dan mudah, menceritakan tentang bidadari-bidadari yang begitu cantik, tidak pernah disentuh oleh sesiapa saja, yang menundukkan pandangan mereka, menceritakan tentang bidadari yang sama persis permata yakut dan marjan. Semua ini alam ghaib. Sebab itulah alam ghaib ini cabaran bagi iman. Bagi orang yang terlampau sains, mereka boleh terbabas di sini.